Okey, Ustaz. Ya, sekejap. Macam mana? Allahumma ftah alaina hikmataka wa syara'in. Ya. Lupa macam mana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hadza ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih Huzaifah atas bacaan doa. Okey, kita sambung ni tajuk yang kamu sebut tadi lah, yang kita tertinggal, kita tak belajar lagi. Okey, ni bawah tajuk apa? Bawah apa dia bagi bidang. Bawah bidang ayat hukum. Okey, bab yang kedua, kewajipan mengamalkan pemakanan yang halal dan baik. Okey. Dia ada dua benda kat sini lah, kan. Pertama pada halal, yang kedua baik. Kan, sebab dia ada makanan lah hidup kita ni, dia ada makanan yang halal tapi tak baik. Kan, kalau boleh kita nak yang halal dan baik lah. Kan. Kadang-kadang kita ni di samping tu kadang kita makan juga yang merapu-merapu tu kan. Sekali-sekala tu tak apalah. Kan, macam Maggi ni tak apa bagus sangat lah. Tapi kalau kamu nak makan kot sebulan sekali, okey lah kot. Paling cepat makan pun sebulan sekali je, sebab elokkan lah. Kan, sebab dia banyak, dia punya apa, perencah-perencah dia tu tak apa yang tak apa elok. Kalau kita beli Maggi dan kita masak sendiri, tak guna perencah dia, okey je lah tu kan. Kita masak sendiri tu dia lain sikit. Okey, cerita Maggi pula dah. Okey, tengok kita punya tajuk kita. Yang pertama kita akan belajar tentang tuntutan hukum daripada ayat 172 hingga 173 surah Al-Baqarah. Okey, kita akan tengok ayat ni lah. Sebab dia ayat hukum, jadi tajuk ayat hukum ni dia akan fokus pada ayat Quran lah. Berdasarkan ayat Quran tu lah akan ada tuntutan hukum dia. Tuntutan hukum. Yang kedua, kaedah istinbat hukum berdasarkan lafaz kulu min tayyibat. Okey, ayat hukum dengan hadis hukum dia tak boleh lari daripada kaedah istinbat hukum. Yang ketiga, kriteria pemakanan yang halal dan haram dimakan berdasarkan tuntutan ayat. Kita akan belajar lah, daripada ayat tu, pemakanan yang mana yang halal, pemakanan yang mana yang haram. Yang keempat, kepentingan menjaga pemakanan yang menepati tuntutan ayat dalam pembentukan syakhsiyah. Ini antara fokus kita pada pada petang lah kot tak? Satu petang tak? Kira petang lah ni. Okey. Yang pertama, kita bagi Farah dulu lah baca. Masa tak nak dengar lagi Farah baca ayat Quran masa. Farah baca ya, Farah. Farah ada Farah? Farah? Hello, Farah tak dengar. Ya. Farah ada tak? Baca Farah. Ya. 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 Baca. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maytata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman idturra ghaira baghin wala adil fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Artinya, wahai orang yang beriman, makanlah daripada makanan yang baik, yang halal, yang telah kami kurniakan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika benar kamu hanya menyembahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mengharamkan kepada kamu makanan bangkai, darah, daging khinzir
dan binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Maka sesiapa terpaksa memakannya kerana darurat sedang ia tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Okey. Sambung lagi, Farah. Tuntutan hukum daripada ayat 172 hingga 173 surah Al-Baqarah. Makanan merupakan satu keperluan kepada manusia untuk meneruskan kehidupan. Kebanyakan hasil sumber makanan diperoleh daripada haiwan dan tumbuhan. Nilai kandungan zat yang terdapat pada haiwan dan tumbuhan ialah gizi yang terbaik untuk pertumbuhan tubuh badan. Justeru Islam menitik beratkan hanya pemakanan daripada sumber yang halal diiktiraf dalam kehidupan. Ayat ini juga menerangkan tentang keharusan makan makanan daripada sumber yang haram dalam keadaan darurat tanpa melampaui batas. Okey. Sikit lagi. Farah, sikit lagi Farah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada umat Islam daripada makan bangkai, darah dan daging khinzir serta binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Pengharaman tersebut amat penting dalam memastikan kebersihan dan kesucian makanan. Sekiranya perkara ini tidak dipatuhi, maka akan memberi impak kepada kesihatan tubuh badan dan juga akal. Contohnya dalam hal yang melibatkan sembelihan, Islam telah meletakkan prosedur yang sistematik ketika melakukan sembelihan. Tahap kebersihan peralatan sentiasa diberikan penekanan agar hasil sembelihan itu suci dan sempurna. Okey. Okey. Ini berkaitan dengan apa? Kita kata ayat Quran ni yang sebagaimana Farah baca tadilah. Okey, Allah Taala sebut apa berkaitan dengan Allah Taala serulah wahai orang yang beriman, makanlah daripada makanan yang baik. Kan, iaitu yang halal yang telah kami kurniakan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar kamu hanya menyembahnya. Maksudnya bab makan minum ni pun Allah Taala kaitkan dengan syukur, dengan kita apa? Kita beriman kepada Allah Taala. Nak kata apa? Nak kata makan dan minum ni dia akan jadi darah daging kita. Kan, jadi sangat pentinglah. Sebab tu ada hadis yang lain. Kan ada seorang lelaki yang kusut masai dalam sebuah hadis kan. Dia berdoa tapi dia tak mustajab doa dia. Kan jadi Nabi sebut apa? Nabi sebut dia makan makanan yang haram, dia pakai pakaian yang haram. Jadi macam mana doa nak mustajab? Kan jadi nak kata dia ada unsur iman dekat makanan ni. Kan sebab apa? Agama lain kadang-kadang dia tak tekankan pun bab makanan ni. Kan dia tak macam orang Islam lah. Islam ni kita ada benda yang agama suruh kita makan, agama yang ada binatang yang kita tak boleh makan, kan. Ada peraturan dia, kan. Kalau makan pula jangan melampaui batas, kan. Maksudnya ada pula puasa, kan. Puasa tu kita tak makan lah, kan. Maksudnya benda-benda ni agama kita dia ambil berat berkaitan dengan ni. Kan sebab tu ada kajian juga macam kita tengok berpuasa kan. Macam berpuasa juga ada kajian daripada para ulama, ada daripada saintis pun ada. Nak kata bagusnya berpuasa sebab apa? Macam orang Islam sendiri kita ni makan 11 bulan, sebulan kita puasa. Kan? Jadi ramai orang buat kajian ada hikmah dia. Nak kata apa? Bila sebulan ni kita punya usus kita punya dalam perut kita lah, usus kita tadi dia boleh berehat sikit sebulan tu. Kan kalau bulan lain ni
kita kata tak berhentilah kita makan kan. Pagi tengah hari makan lagi kan. Kena pula lagi jadi suka kunyah-kunyah kan. Tak berhenti perut tu proses. Kan. Jadi banyaklah hikmah agama ni dekat juga dengan makanan. Kemudian ayat 173 bahawa Allah Ta'ala sebut bahawa Allah Ta'ala mengharamkan makan bangkai, darah, daging khinzir, binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Yang disembelih bukan kerana Allah ni contoh macam binatang yang disembelih untuk apa? Untuk upacara berhala. Maksudnya orang sembelih tu untuk apa? Untuk buat apa? Untuk inilah sembah berhala lah. Ataupun dulu orang-orang Melayu zaman dulu dia buat ni, dia sembelih ayam untuk apa? Untuk jin. Itu termasuklah. Maksudnya kita sembelih tadi sepatutnya kerana Allah Ta'ala lah. Kita nak makan tu yalah kan. Kita sembelih untuk apa? Untuk kerana Allah Ta'ala. Kita sembelih tu sebab perintah Allah Ta'ala suruh sembelih. Tu kerana Allah lah tu. Tapi kalau orang sembelih untuk untuk berhala, untuk jin kan. Ada dulu zaman ustaz dia terkenal black metal. Kan ramai anak-anak budak-budak remaja sekolah agama pun ada terlibat kan black metal. Katanya dia sembelih kambing, depa buat pemujaan. Kan pemujaan black metal zaman ustaz tu, masa ustaz kata tahun tu tempat kita 5 tak ingat dah. Okey, kemudian maka sesiapa terpaksa memakannya kerana darurat sedangkan ia tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas, maka tidaklah ia berdosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihannya. Inilah kita punya agama, dia praktikal. Kan praktikal. Maksudnya tak boleh makan kalaulah ada darurat, kalau memerlukan apa? Darurat tadi menyebabkan kita terpaksa agak makan untuk sambung nyawa kita. Kalau kita tak makan, kita mati. Jadi agama bagilah kita makan bangkai tadi sikit. Bagilah kita apa? Ada orang, ada cerita kisah apa saya tak ingat lah. Dia survive dalam hidup dia tu. Dia survive melalui apa? Dia minum air kencing dia sendiri. Untuk ni, untuk bertahan. Ada dulu Ustaz tengok cerita, lama dah lah cerita orang putih, ada satu kapal terbang. Dia apa? Crash kan. Maksudnya kapal terbang tu dia jatuh. Jatuh tu kawasan yang memang tak ada orang ramai pi. Memang kawasan tu orang tak tahu. Dia kapal terbang tadi, orang tak tahu pun dia hilang mana. Depa survive hidup depa dekat kawasan tu. Masa cerita tu saya ingat memang cerita tu bersalji lah. Memang musim salji. Kira depa sampai, saya tak ingat lah berapa bulan depa bertahan. Sehingga orang nak cari jumpa depa kan. Berbulan-bulan juga depa duduk. Depa makan apa? Salah satunya depa makan daging kawan depa yang dah mati. Depa makan sikit hari ni, esok sikit. Nak apa? Nak sambung nyawa. Jadi agama nilai lah benda-benda gitu. Kan? Dulu ustaz belajar zaman sekolah selalu orang umpamakan macam kita sesat kat hutan. Kan? Pada ustaz ni kalau hutan ni payah kat sebenarnya. Hutan ni banyak makanan. Kan? Paling tak ada apa, ada daun. Ulam-ulam kan? Ulam-ulam boleh makan. Biasanya buah-buah pun ada. Kalau hutan-hutan besar-besar ni biasanya banyak makanan. Buat apa kita nak cari khinzir ataupun babi kan? Maksudnya banyak binatang lain yang kita boleh makan pun. Kan? Itu contohlah. Kan? Okey. Ni ayat Quran lah. Maksudnya ada 3 benda lah. Pertama Allah Ta'ala suruh makan makanan elok. Lepas tu Allah Ta'ala haramkan kita makan. Ada berapa binatang ataupun makanan yang kita tak boleh makan lah ayat ni. Kemudian Allah Ta'ala sebut juga berkaitan dengan darurat. Okey. Itulah tiga isu yang utama lah dalam ayat ni. Okey, dia punya huraian dia sikit lah ni. Makanan merupakan satu keperluan kepada manusia untuk meneruskan kehidupan. Kan? Kita manusia ni memerlukan makanan. Okey. Kebanyakan hasil sumber makanan diperoleh daripada haiwan dan tumbuhan. Saya tak tahu ada ke benda lain yang kita makan selain daripada makanan, daripada haiwan dan tumbuhan? Ada tak? Saya cakap sikit. Siapa nak pergi? Nasuha. Oh, Nasuha. Nasuha ada ke? Line siapa? Slow lah. Line start ke line kamu slow? Lambat respon. Nasuha ada? Ada. Kamu tak dengar ke Ustaz panggil? Tak, saya bercanda tadi adik saya. Abang kata Ustaz lagi kat kau. Betul.
Okey, Nazha. Ada tak makanan dalam hidup kita makan bukan daripada haiwan, bukan daripada tumbuhan? Tak ada. Kan? Ada? Tak ada. Ustaz rasa macam tak ada. Ustaz nak Tak confirm ada. dengan kamu lah. Ada ke? Tak ada tak? Ada. Cuba kamu bagi contoh. Kamu selalu makan apa? Nasi. Nasi pada pokok padi tak? Okey, lagi makan apa lagi? Roti, gandum. Makan apa lagi? Gandum, Popcorn. biskut. Popcorn daripada jagung Ais krim. Jagung kan? Bertis jagung Apa dia? Apa dia? Suara siapa tu? Nurin, aiskrim. Dia kata aiskrim. Aiskrim. Aiskrim apa? Aiskrim apa? Aiskrim tu ada campuran dengan susu-susu tepung semua tu. Tu susu sama daripada haiwan. Kalau coklat daripada koko. Koko ada pokok dia. Apa ada tak? Ustaz rasa macam tak ada aja. Tak? Tak ada. Tak ada kan? Maksudnya kalau makanan apa yang diproses pun, kalau kita tengok asal dia mesti daripada tumbuhan ataupun haiwan. Kan? Maksudnya itu kita punya sumber makanan kita lah. Sebab tu orang yang vegetarian kan, dia yang tak mau makan kan. Dia lepas tu dia kata tak elok kan. Dia memanglah kalau daging makan tiap-tiap hari memanglah tak elok. Tapi sebenarnya badan kita memang memerlukan juga daging. Sebab itulah kita kena makan pelbagai makanan. Kan orang yang sihat ni dia tak makan satu benda aja. Dia makan pelbagai makanan. Ikan makan, ayam makan, daging makan, kan, nasi makan, roti makan, biskut makan. Dia makan macam-macam. Sebab apa? Sebab badan kita ni memerlukan vitamin, protein, kan, yang berbeza-beza. Kan, zaman ni dia ada istilah kita sebut hebat kan. Ada omega lah, macam-macam lah dia punya ni. Benda-benda khasiat ni, kan. Bab-bab makanan ni apa boleh buka je. KKM punya buat dalam web. Dia cerita tentang gizi kan. Maksud makanan yang sihat pun semua ni boleh cari sendirilah. Okey. Nilai kandungan zat yang terdapat pada haiwan dan tumbuhan ini ialah gizi yang terbaik untuk pertumbuhan tubuh badan. Ni manusia kan. Kita pun memerlukan makanan daripada tumbuhan dan haiwan tadi. Islam menitik beratkan hanya pemakanan yang daripada sumber yang haram, yang halal diiktiraf dalam kehidupan. Ayat ini juga menerangkan tentang keharusan makan makanan daripada sumber yang haram dalam keadaan darurat tanpa melampaui batas. Yang maksud melampaui batas ni dia. Contoh kita darurat memerlukan nak makan untuk sambung nyawa. Kita tak boleh lah. Contoh kita pun jumpalah seekor babi. Kita pun ambil lah buat gulai sikit. Buat sate sikit. Kan. Kita pun buat apa ni? Goreng celup tepung. Kan. Contohlah kan. Maksudnya tak boleh lah. Maksudnya makan tu dengan sekadar apa? Sikit tu untuk menyambung nyawa saja. Kan. Tu darurat. Maksudnya dia apa? Dia diukur dengan kadar dia. Darurat ni dia ada kadar dia, bukan boleh ambil sapu semua je. Kan? Habis sekok tu makan. Kan? Itu dia ni melampaui batas lah. Okey. Kemudianlah ayat ni juga Allah mengharamkan kepada umat Islam daripada memakan bangkai, darah, daging khinzir serta binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Kan? Bangkai ni apa? Bangkai ni binatang yang atas darat yang belum sembelih. Dia mati sebab tak sembelih, mati kena langgak ke, kan, dia jadi bangkai lah. Kan, ada pun binatang dalam laut, dalam air, dalam sungai, dia tak dipanggil bangkai. Kan, ikan tu walaupun kita jumpa, kita pergi kat pasar pun banyak ikan dah mati dah pun. Kan, tapi dia tidak dikira sebagai bangkai. Jadi kamu bezakanlah, bangkai ni maksudnya binatang atas darat. Okey. Darah, darah pula tak tahu ada tak tajuk dalam ni, tak ada kot. Darah ni benar darah yang mengalir. Sebab ada ayat Quran lain Allah Taala sebut daman masfuha. Kan? Kalau darah beku kita boleh makan. Contoh apa dia? Hati, limpa, kan, dalam binatang tu kan. Tu darah daripada darah kot katanya. Tapi darah tu kita boleh makan sebab apa? Sebab dia beku. Darah yang mengalir ni contoh kita sembelih ayam,
darah yang keluar tu, kita tak boleh makan darah tu. Kan? Kita tak boleh makan darah tu, darah yang mengalir. Dan daging khinzir, daging babi lah. Kan? Khinzir ni bahasa Arab. Orang Melayu panggil babi. Kan? Orang Melayu takut nak sebut babi ni. Kan? Sebab apa? Sebab ramai orang guna perkataan babi untuk mencarut. Kan? Sebab babi ni tak salah pun, nama binatang je. Kan? Okay. Kemudian apa kita? Mana tadi? Pengharaman tersebut amat penting dalam memastikan kebersihan dan kesucian makanan. Sebab tu ada sembelih. Sembelih ni sebenarnya bukan saya saja. Kan? Ada kajian dibuat antara binatang yang kita kepok kepala dia dengan binatang yang sembelih. Binatang yang disembelih tu daging dia lebih sihat. Kan? Sebab apa? Bila sembelih tu dia buang darah kotak dia. Daging tadi lebih segar. Kan? Ada hikmah dia. Allah Ta'ala bila perintah ke satu perkara, mesti ada hikmah dia. Cuma kita tak tahu ataupun tak je. Kan? Sekiranya perkara ini tidak dipatuhi, maka akan memberi impak kepada kesihatan tubuh badan dan juga akal. Okay. Contohnya dalam hal yang melibatkan sembelihan, Islam telah meletakkan prosedur yang sistematik ketika melakukan sembelihan. Kan ada syarat kan? Nabi suruh apa? Tajamkan pisau. Kan? Supaya apa? Supaya kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada binatang. Kita tak siksa dia lah. Okay. Dia ayam ni kita tak pancung. Kan? Kita sembelih. Kan? Kita kata kalau betul-betul kita nak bagi dia tak sakit, kita pancung lah. Tujuan dia kita sembelih untuk apa? Untuk dia keluar darah tadi. Tu saya tadi dia nak buang darah yang tak elok tadi. Sebab apa? Nak bagi daging dia fresh, daging dia sihat. Untuk kita, untuk manusia makan. Tapi janganlah pergi guna pisau yang kuluk pula kan. Pisau yang tak tajam. Itu siksa dia. Jadi walaupun kita sembelih, tapi apa? Kita guna pisau yang tajam. Lepas tu kita bagi putus pula urat halqum, urat marik. Kan ni semua urat-urat yang menyebabkan dia cepat matilah. Sebab urat pernafasan dia, kan urat dia makan, ada apa? Awad-dajan pun ada sunat kita putuskan urat wad-dajan tu. Kan? Okey. Tahap kebersihan peralatan sentiasa diberikan penekanan agar hasil sembelihan itu suci dan sempurna. Kan? Ini jaga kebersihan biasalah. Okey. Okey, terus lagi. Siapa pula? Nurin. Nurin dah? Ya, saya. Ya, sambung Nurin. Boleh Nurin. Sambung muka surat sebelah kan? Yang tu kaedah istinbat hukum tu. Okey. Kaedah istinbat hukum berdasarkan lafaz kulu min thayyibat. Berdasarkan lafaz kulu min thayyibat, ulama mengistinbat kewajipan memakan makanan yang halal. Hal ini kerana lafaz kulu adalah dalam bentuk fi'il amar yang menunjukkan perintah atau memakan makanan yang baik-baik. Setiap perintah daripada syarak adalah wajib. Oleh itu kita wajib memilih makanan yang halal dan berkhasiat dalam kehidupan seharian. Okey, jadi kamu nak kena ingatlah. Kan ayat Quran tadi, kan kalau kita tengok ayat Quran tadi, ayat Quran panjang lah kan, ada taklah panjang sangat, 2 ayat. Maksudnya kita kena ingat ayat tu duduk kat mana. Biasa kalau soalan exam dia akan buat keluar ayat Quran ni. Dan dia tak bakal bagi terjemahan. Dia tak akan bagi terjemahan. Dia bagi ayat Quran ni je. Kemudian kita kena ingatlah, kan, kulu min thayyibat ni. Kan, kita kena ingat sendirilah. Okay, perkataan kulu min thayyibat, kan, tulis je lafaz kulu min thayyibat tadi, dapat dah 1 markah. Okay. Jadi pada barulah buat ayat. Kan, pada hal ini lafaz kulu adalah lafaz dalam bentuk fi'il amar, kan, kulu kan, makanlah. Fi'il amar yang menunjukkan perintah, kan, bila amar ni suruh kan, menunjukkan perintah untuk memakan makanan yang baik-baik. Minat tayyibat. Tayyib kan baik kan, makanan yang baik-baik. Setiap perintah daripada syarak adalah wajib. Kan, bila ayat perintah fi'il amar tadi, maksudnya dia menunjukkan kata wajib. Baru kesimpulan lah, ni kesimpulan dia lah. Oleh itu kita wajib memilih makanan yang halal
dan berkhasiat dalam kehidupan seharian kita. Okey, ini contoh istinbat hukum. Okey. Okey, kriteria pemakanan. Hidayah. Ya. Baca sebelah-sebelah kah? Betul. Sebab dia perbezaan kan? Ya. Berikut merupakan perbezaan antara kriteria pemakanan yang halal dan yang haram. Yang pertama, kriteria pemakanan yang halal. Tiada dalil yang mengharamkannya seperti memakan daging rusa, landak dan sebagainya. Kriteria pemakanan yang haram. Datang dalil yang mengharamkannya seperti memakan binatang yang tidak disembelih mengikut syariat Islam. Yang kedua, makanan yang tidak beracun seperti buah tin dan kurma. Makanan yang beracun dan memberikan kemudaratan pada tubuh badan seperti memakan ikan buntal. Yang ketiga, suci dan bersih seperti hati dan limpa. Makanan yang kotor seperti darah dan najis sama ada daripada manusia dan atau haiwan. Yang keempat, binatang yang disembelih mengikut syariat Islam dengan menyebut nama Allah serta memutuskan aurat, marih dan halkum. Haiwan yang menjadi bangkai disebabkan sembelihan yang dilakukan tidak memutuskan aurat, marih dan halkum atau mati akibat dilanggar kenderaan. Okey. Allah lekat pula Ustaz ni. Okey, terima kasih Dayah. Okey, ni apa dia? Kriteria pemakanan. Dia buat perbezaan lah ni. Yang halal dengan yang haram. Okey. Yang halal maksudnya apa? Tak ada dalil yang mengharamkan. Dan maksudnya, bab makanan ni, bab muamalat ni, selagi tak ada dalil yang mengharamkan, kita halal makan. Kan? Maksudnya kalau binatang apa-apa, kita cek dalam Quran tak ada haram. Dalam hadis pun tak ada sebut ciri-ciri dia. Jadi haruslah. Kan? Dia selagi tak ada dalil yang mengharamkan, halal makan. Okay? Itu ayat dia. Contoh apa dia? Memakan daging rusa. Rusa tak ada. Kan? Landak. Landak ni biasa dulu abang Ustaz pernah buat balik. Ni Zaifah tahu kot. Abang Ustaz lu mengajak dekat Sabah kot. Kan? Biasalah buat balik bulu dia tu. Sebab dia pun biasa kat sana, belah sana memang ada lah landak ni. Kan? Dan dia pun biasa makan. Okay. Dan sebagainya. Ni benda-benda yang kita pelik lah. Sebab kita tak ada. Macam rusa ni pun tak ada kot. Dalam Quran, lah hadis pun tak ada. Tapi dia tak ada. Maksudnya ciri-ciri pada dia tu tak ada yang menunjukkan kata dia haram. Kita boleh makan lah. Okay. Datang dalil yang mengharamkannya seperti memakan binatang yang tidak disembelih mengikut syariat Islam. Kan? Yang haram pula ada dalil yang haram lah. Binatang tak sembelih, ada apa? Babi, anjing, kan? Ada binatang harimau yang bertaring. Itu ciri-ciri hadis sebut lah. Kan? Okey, yang kedua. Makanan yang tidak beracun seperti buah tin dan kurma. Ini contoh buah dekat apa? Dekat kita kata Mekah, Madinah lah ni yang glamornya kan. Buah tin dengan kurma ni. Belah negara Arab lah kita kata. Kan? Termasuklah buah-buah apa pun kat kita kan. Kan maksudnya yang tak beracun. Elok lah kan. Buah pisang, buah tembikai, buah apa yang kita boleh makan. Kan? Buah ceri kan. Buah ceri kita makan kan. Buah riang. Riang dot. Apa pernah makan buah riang dot tak? Dia ada riang satu kecil, yang riang dot tu besar. Siapa pernah dengar? Pernah. Kata pernah dengar? Pernah makan? Pernah makan eh? Ada agak berlih. Teringin Tak lah. pernah. Zaifah tak pernah tak? Tak pernah. Zaifah duduk Sabah balik sini. Sabah tak ada riang tu. Mari kita tengok sikit buah riang dot. Jual macam mana tau? Buah riang. Buah riang. Riang macam mana? Buah apa tu? Buah keranji nak makan? Buah keranji ni Ustaz suka kat ni. Zaman sekolah selalu jumpa lah ni, payah nak cari buah keranji ni. Siapa buah keranji? Ni buah keranji ada gambar ni. Ni pernah. Siapa nak makan? Dulu dia pernah buat macam. Tak pernah. Tak pernah? Oh lah, apa tak cukup klasik gila. Sedap agak.
Tapi payah nak Macam cari mana? dah. Ni buah-buah yang kita payah nak cari. Buah apa Ustaz kata tadi? Buah ayam. Jom saya nak tahu. Keriang ke tak? Keriang. Tu dia keriang dot. Keriang dot ni yang besar. Oh, lama ni teringin nak makan. Ni buah ni. Duh, sedapnya. Ada orang jual. Teringin lah nak beli. Payah nak cari buah-buah ni. Kan? Buah-buah ni kita kata apa? Orang kita duk makan semua tak beracun lah kan. Jadi boleh makan lah. Orang dulu-dulu ni sebab apa dia tahu racun tak racun? Sebab dia pun pernah rasa. Kan? Mana ada kajian daripada KKM, tak ada lah masa tu kan. Jadi selalunya dia pun mencuba lah kan. Jadi kalau buah-buah yang kita boleh makan ni biasanya tak beracun lah. Memang apa, orang tua kita, nenek moyang kita dulu dah try makan lah. Okay. Yang haram pula, maksudnya makanan tu ataupun buah ke apa, dia beracun lah dan memberikan kemudaratan pada tubuh badan seperti memakan ikan buntal. Ikan buntal ni Ustaz pun tak perasan orang apa. Kita tengok lah, kita check tengok ikan buntal. Macam mana ikan buntal? Seronok belayar online ni. Ikan buntal kalau buang racun dia boleh Ustaz? Ya boleh buang. Tahu racun duduk kat mana? Tak tahu, tapi ada orang kata Boleh buang. makan, kalau pandai buang racun boleh makan dia kata. Yalah dah lah, kalau boleh buang tu okey lah. Asalkan sebab agama dia, sebab ikan buntal ni pun tak ada pun ada nas yang mengharamkan, tak ada. Cuma kita kata apa, dia tak boleh tu sebab racun tu lah. Kan? Tapi kalau dah boleh buang racun tadi, makan lah kan. Ni ikan buntal ni. Pelik, sedap kau. Nak makan ikan ni je. Ikan jenahak bakar kan. Sedap. Kat api-api. Biasa makan kat api-api tak? Promo api-api. Okey, yang ketiga, suci dan bersih seperti hati dan limpa. Kan? Ada juga yang kurang bersih ni, apa dia? Pedai ayam kan. Pedai ayam ni dia dalam tu ada tahi kan. Tapi bila kita cuci kita buang. Kan? Sebab tu Ustaz tak lalu pedainya. Bila Ustaz makan dia terbayang. Kan terbayang dalam tu ada najis dia. Dia tak lalu makan tu. Makanan yang kotor seperti darah dan najis sama ada daripada manusia atau haiwan. Kan ni kena jagalah. Ada orang kan, ni Ustaz pun dengar cerita. Ada orang bela binatang, bela kucing, dia boleh biar kucing dia berak dalam rumah dia. Contoh dia apa? Dia boleh sediakan bekas bubuh pasir, kucing tu berak dalam kawasan rumah dia, dia bubuh dalam besen. Tapi itu memang tak elok lah. Kan, kotor lah. Kan, binatang tahi kucing ni dengan tahi kita sama je. Najis mutawassitah. Kan, dulu kita belajar lah ni masa sekolah rendah. Jenis najis kan ada 3 kan. Kan, mukhaffafah, mutawassitah dengan mughallazah. Kan, mutawassitah maksudnya najis dia sama macam kita lah. Sebab apa tandah ni? Tandah ni sebab apa tempat syaitan? Sebab dia tempat kotor kan. Kita kencing, kita berak tu pun kita bersihkan. Bayangkan kalau rumah kita boleh biar dengan kotoran-kotoran tadi. Ustaz bimbang apa? Ustaz bimbang takut rumah-rumah orang yang bela kucing ni sampai berak pun dia biar berak dalam rumah. Ustaz bimbang takut malaikat tak masuk je. Kan sebab malaikat dia tak masuk dalam tandas. Kan malaikat dia ada masuk dalam rumah. Kalau contoh ada hadis Nabi sebut apa? Nabi tak sebutlah najis tadi. Tapi Nabi sebut apa berkaitan dengan anjing. Anjing ada dalam rumah ni, malaikat rahmat tak masuk. Kan? Jadi kalau kita katalah ada najis ni pun kemungkinan dia lah kan, sebab dia tempat tandas ni bukan tempat malaikat, dia tempat syaitan. Jadi kita bimbang rumah kita pun jadi tandas. Kan ada orang kita sampai tahap macam tu, dia punya gila kat kucing tu. Kan? Kucing ni kalau nak bela kadar dia pada ustaz, bela kat luar lah. Lepas tu pastikan dia bersih, kan? Pastikan dia berak tak merata, dia tak kacau jiran, kan? Benda-benda tu lebih penting. Sebab agama tak suruh pun kita bela kucing ni. Kucing ni dia boleh hidup sendiri je. Kan? Tapi kalau dia main minta makanan kita bagi dia, bagus dia dapat pahala. Tapi agama tak suruh. Ada orang kadang membazir duit daripada ustaz, bela kucing sanggup beribu. Tapi dia tak boleh nak tolong orang miskin, tak boleh tolong orang susah, pada ustaz tak wajar lah. Kan? Kita main dunia ni bukan untuk apa? Untuk kita bela kucing. Kita jadi khalifah. Kan? Kita kena membantu sesama Muslim. Kan? Kita menghidupkan dunia ni. Bukanlah ada orang sampai tahap macam tu. Kan? Ustaz kadang-kadang pelik juga. Itulah masalah. Manusia ni terlebih sangat. Dia tak tahu dah fokus hidup dia tu untuk apa. Kadang-kadang bila kotak tu jadi masalah tu lah, rumah lagi
Satgi ada najis, satgi ada kencing, kan? Jadi rumah kita tak bersih. Bimbang-bimbang satgi kita ambil apa? Kita punya tempat tak bersih, kita salat pun takut apa? Takut tak diterima oleh Allah Taala lah, kan? Jadi harap-harapnya kamu ni bukanlah pecinta kucing yang tak normal lah pada Ustaz. Kan kucing ni memang comel kan, tapi ada kadar dia. Kan kita jangan buat macam orang kapiak lah. Orang kapiak ni dia boleh belanjing sampai lah rumah duduk tidur dengan dia. Kan itu orang kafir sesuai lah. Kan kita orang Islam ni kita kena pentingkan kebersihan. Sebab orang yang bela kucing ni rumah dia kalau kita pi memang bau busuk. Orang yang bela kucing dia tak bau. Sebab dia dah apa? Hidung dia dah rosak dah hidung dia. Dah tiap-tiap hari dia bau kan, dia jadi biasa. Dia dah biasa busuk kan? Kan hidung kita memang macam tu. Kalau kita selalu biasa bau busuk, kan, kita tak akan rasa busuk pun. Kan? Tapi kalau orang kita pi rumah orang yang bela kucing, dia jagalah macam mana pun, mesti bau kucing. Kan? Jadi dia tak elok lah sebenarnya untuk orang tetamu nak mai, untuk adik-beradik nak mai, kan. Tu belum kira bak bulu, bahaya benda-benda lain, kan. Jadi banyak mudarat daripada baik, kan. Jadi pada Ustaz lebih baik tak bela lah, kan. Kat taman Ustaz ni kadang-kadang banyak kali hari tu bergaduh. Sampai ada kereta orang dia cakap sampai dah lah kereta kawan tu baru beli. Kan sampai ada juga berak lah rumah orang pun dah. Kan kalau tak mampu nak jaga macam tu, tak usah jagalah. Kan ni nasihat apa? Sebab kita hidup dunia ni sementara je. Kan kita nak nanti kucing tu ke selamatkan kita? Kan kita buat pahala sikit dengan kucing tapi kita buat dosa dengan manusia dengan menyakitkan hati manusia ni, kan, menyakitkan orang, lebih banyak dosa daripada pahala yang kita buat daripada jaga kucing tadi. Jadi hati-hatilah bab ni, kan. Okey. Nombor 4, binatang yang disembelih mengikut syariat Islam dengan menyebut nama Allah serta memutuskan urat marih dan halqum. Okey. Ini kriteria pemakanan yang halal lah ni, kan. Yang haram yang terakhir adalah haiwan yang menjadi bangkai disebabkan sembelihan yang dilakukan tidak memutuskan urat marih dan halqum ataupun mati akibat dilanggar kenderaan. Maksudnya tak sempat sembelih lah. Okay. Sembelih dengan tak sempurna ataupun tak sempat nak sembelih. Okay, ni ada 4 kriteria. Okay, terus. Sikit lah nak beda. Okay, siapa tak baca lagi? Hidayah. Hidayah baca dah? Saya lupa dah. Belum lah? Hidayah baca dah. Hidayah baca yang kriteria. Oh, baru baca saat ni. Macam mana? Lupa. Ni, Nasuha. Ya. Nak tak baca lagi kan? Dah lagi. Kepentingan menjaga pemakanan dalam pembentukan syukhsah. Pemakanan yang halal lagi melihat apa dia? Nasuha baca apa? Sebut je Ustaz, saya tak tahu saya pakai sebut je. Syakhsiyah. Syakhsiyah. Okey. Kepentingan menjaga pemakanan dalam bentuk syakhsiyah. Pemakanan yang halal lagi menyihatkan akan menghasilkan sistem metabolisme badan dengan meningkatkan tahap antibodi terhadap penyakit di samping membentuk akal fikiran yang sihat dan cerdas. Hasil daripada sumber makanan yang halal dan suci, umat Islam akan mudah memperoleh hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, mudah menerima dan menghafaz pelajaran dan dapat memperoleh kekhusyukan dalam melakukan ibadah. Yang ketiga, mematuhi larangan pemakanan yang diharamkan akan menjamin lahirnya akhlak yang baik dan mendapat rahmat serta keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 4, memakan makanan yang haram dan syubhah menyebabkan amal ibadatnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, mengamalkan pengambilan gizi yang tidak seimbang akan menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit kronik seperti diabetes, strok, darah tinggi dan sebagainya. Okey. Terima kasih Nasuha. Kepentingan menjaga pemakanan dalam pembentukan syakhsiyah. Syakhsiyah ni apa dia? Pembentukan peribadi.
Peribadi setiap kita lah, setiap orang Islam ni. Okey. Pembentukan peribadi. Okey, pemakanan yang halal lagi menyihatkan akan menghasilkan sistem metabolisme metabolisme. Macam mana metabolisme. Salah saya sebut. Metabolisme badan dengan meningkatkan tahap antibody terhadap penyakit di samping membentuk akal fikiran yang sihat dan cerdas. Kan dia sebenarnya dekat pemakanan kita tu, kalau kita tak makan vitamin tak makan suplemen tambahan pun cukup sebenarnya kalau kita mempelbagaikan makanan kita. Kan dapat sebab dekat makanan kita dah ada vitamin-vitamin dah sebenarnya. Kan cuma kadang-kadang kita memerlukan ni sebab apa? Sebab kita makan tak balance lah. Kan kadang-kadang suka macam ustaz ni, ustaz suka nasi Arab kan, suka sungguh-sungguh lah kan, dan suka kambing kan. Cuma kadang-kadang bila nak stop, bila kita nak kurang tu kita stop salah sebulan ke 2-3 minggu ke kan, tak makan. Tidak memang sebab dia punya sedap sungguh tu kan. Kita punya masing-masing lah kan. Kadang-kadang macam anak-anak ustaz, mereka banyak makan roti dengan biskut kan. Kira tiap hari ni memang kena ada roti dengan biskut kan. Makan nasi dah, lagi makan roti pula kan. Ustaz ni ustaz jadi nasi je kan. Isteri ustaz pun lebih kurang mereka lah kan. Mereka minat benar kan. Kalau coklat ke apa tu pecah pala kan. Okey, yang kedua, hasil daripada sumber makanan yang halal dan suci, umat Islam akan mudah memperoleh hidayah Allah. Ni macam ustaz sebut hadis tadi lah kan. Maksudnya makanan kita yang halal tadi, kita ni lebih kita punya roh, kita punya, kita kata keimanan kita, kelembutan hati kita kan. Kalau kita salah pun kita senang nak terima orang teguran orang kan. Kita salah kita senang nak istighfar, nak minta taubat kan. Sebab apa? Sebab lembutnya hati kita. Dia berasal daripada sumber makanan jugalah yang halal haram tadi. Okey. Mudah menerima, menghafaz pelajaran dan dapat memperoleh kekhusyukan dalam melakukan ibadah kan. Ini berkait juga dengan makanan. Yang ketiga, mematuhi larangan pemakanan yang diharamkan akan menjamin lahirnya akhlak yang baik dan mendapat rahmat serta keredaan daripada Allah. Kan dia sebab bila kita langgar perintah Allah Taala, kan Allah Taala tak bagi haramkan makanan. Kan makanan ni haram dua aspek lah. Satu, makanan tu sendiri haram. Satu lagi, sumber kita beli makanan tu haram. Jadi dua-dua haram lah. Kan? Tapi cuma kalau sumber tu haram, lepas tu makan pula makanan yang haram, berganda lah. Kan? Cuma kadang-kadang kita sumber yang haram, kita beli benda yang halal, tapi benda tu masuk dalam perut kita, dia jadi haram jugalah. Walaupun benda tadi kita beli ayam goreng. Ayam goreng ni halal lah kita nak makan. Tapi sebab sumber pula, duit yang kita guna untuk barang haram, jadi masuk dalam badan kita pun benda-benda yang haram jugalah. Memakan makanan yang haram dan syubhah menyebabkan amal ibadat tidak akan diterima dan doa tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berdasarkan hadis yang Ustaz baca awal tadi lah. Kan dia duk semangat nak doa. Kan. Jadi tapi makanan dia haram, pakaian dia haram, tidak diterima. Jadi hadis tu juga menunjukkan kadang-kadang orang kita dia salah faham. Bila duit curi, dia kata makan tak boleh tapi kalau beli barang tak apa. Sama je kan. Haram tu kalau makan makanan haram, kita beli benda lain untuk kegunaan kita pun haram. Okay. Yang kelima, mengamalkan pengambilan gizi yang tidak seimbang akan menyebabkan timbulnya penyakit. Inilah, ni gizi ni yang awal-awal sekali kan. Kat gambar awal-awal sekali mana tadi. Ni kalau ikut ni. Kan kalau ikut dia punya piramid ni, atas sekali minyak-minyak ni paling sikit lah kita kena ambil. Kan? Apa itu ni nampak tak jelas Aiskrim kau ni? Aiskrim tak? Aiskrim biskut ke ni? So tak ingat lah ni. Tak nampak. Kamu nampak tak? Tak rasa macam aiskrim. Aiskrim. Aiskrim kan? Farah kena kurangkan sikit aiskrim Farah. Ustaz dalam air banyak aiskrim tu. Macam-macam jenis. Minyak aiskrim kan. Lepas tu kita kena maksudnya kita yang ni paling sikit kita kena makan lah atas ni.
Lepas tu bawah ni boleh banyak sikit tapi kurang pada yang atas lah. Ni benda ni sausage ke bawah, daging, kan, benda-benda yang lebih kepada daging lah ni. Okay. Lepas tu bawah turun sikit, boleh banyak sikit kita makan. Benda ni daging ikan, udang, Susu. lala, apa dah? Susu, kan. Ni tak tahu benda apa gini. Telur, keju, kan, cheese, kan. Nampak kan suka cheese tak? Okay, lepas tu boleh kita makan banyak lagi pada. Yang ni lah. Kan, ada sayur-sayur, ada ulam, kan, ada buah-buahan. Kita boleh makan banyak ni. Kan. Sedap buah ni, buah apa ni? Kiwi sedap Okay, lepas tu yang bawah sekali. Kan, bawah sekali kita makan apa ni? Ni yang gandum ni, roti, kan, nasi pun semua bawah ni lah. Kan. Okay. Dah besar sangat lah pula. Cik balik. Okay. Last kali Huzaifah, last. Huzaifah. Ada. Ya, last. Amalan. Amalan pemakanan yang halal dan baik dalam kehidupan. 1. Mendapatkan khidmat nasihat daripada pakar tentang makanan yang halal seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dan pakar pemakanan. Ya. Yang ni JAKIM ni lebih kepada tanda halal haram je ni. Maksud dia ni, pakar ni. Kalau pakar makanan betul, kita boleh check kat KKM tu lah. Dia ada, Ustaz tak ingat lah, dia tulis pun nutrisi kot. Adalah nama web dia, nutrisi tu. Dia akan bagi. Kalau kamu pernah check kan, Ustaz, kita buka sikit lah. Sebelum apa, Huzaifah sambung. Ustaz, mana nutrisi apa? KKM punya ada tak? Nutrisi KKM. Ada tak? Nutrisi makanan KKM. Mana? Sini. Bukan. Sini, ada sini. Ni, bahagian pemakanan. Ni adalah ni tadi piramid tu. Ustaz, mana dia punya ni menu? Ustaz biasa buka dulu, tak ingat lah, lama tak buka. Dia ada bahagian, maksudnya kalau kita tengok menu-menu dia kan. Kalau kamu tengok menu dia, contohlah ada nasi. Nasi tu dia akan ambil bosan 1 sendok je lah. Nasi 1 sendok. Ada ikan, ada sayur ataupun ulam. Lepas tu dia akan letak ayat kosong je. Kan. Dia sebenarnya kita tak perlu sangat pun ayat manis ni sebenarnya. Sebab dalam nasi tadi dah ada gula dah. Dalam kita punya masakan tadi pun ada orang masak sayur tadi pun dah ada gula. Kan. Sebab, tapi Ustaz tengok dia punya ni tak ada lah. Satu dia letak teh ais kat sebelah ke. Tak ada. Kan. Bukanlah tak boleh minum langsung teh ais ni. Kan. Tambah pula hampa kan suka apa? Tea life. Tea life ke tea leaf? Siapa boleh betul ke Ustaz? Tea leaf ke tea life? Tea life. Ya, Ustaz ada dengar guru bahasa Inggeris mana apa betul ya? Tahu itu dia kata tea leaf. Bukan tea life. Apa check balik lah. Kan. Okey, sambung lagi. Huzaifah. Okey. Menyembelih binatang mengikut syariat yang betul serta menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sentiasa menjauhkan diri daripada makanan syubhah yang boleh memberi kesan mudarat kepada tubuh badan dan akal. Okey. Memastikan makanan yang dibeli hendaklah mempunyai logo halal yang diiktiraf. Memastikan kandungan makanan bersumberkan bahan yang suci dan bersih. Okey, baik. Okey, cuba kita tengoklah apa contoh logo halal yang diiktiraf. Diiktiraf JAKIM. Banyak agaknya Ustaz. Mana kita cari. Ni, antaranya ni. Kalau Thailand pun ada. Kalau kamu tengok macam ramen punya kan. Ramen punya tu yang Korea punya tu diiktiraf lah tu. Kan. Tu semua yang bolehlah kita tengok. Kalau negara. Kalau kita cari JAKIM saja, hak Malaysia okey lah.
Kalau nak luar negara ni kita kena tengok cari yang halal-halal yang lain lah. Tapi kalau boleh cari yang ada tulis dia punya persatuan dia lah. Kalau kamu perasan yang Siam tu dia ada persatuan. Tak ingatlah nama penuh dia, kamu cari produk-produk Siam tu kan, yang biskut ke kita beli tu, yang ada cok halal daripada Siam tu, dia memang ada dia punya ni. Dia ada tulis bawah tu lah, ada organisasi dia. Kan ada organisasi dia. Ni besar sikit ni. Ni macam ni kan. Islamik apa ni? Thailand ni. Boleh pun besar ke? Sifun ni Simir ni semua tak. Tak boleh pun besar lah. Besar macam mana? Ni yang tengah-tengah ni lah. Nampak? Halal ni. The Islamic apa ni tak nampak lah. Cuma belakang dia tulis of Thailand. Kan dia ada dia punya ni lah. Macam ni dia ada Dakwah Council of siapa negara bawah tu ni. Maksudnya ni cari cok-cok halal ni lah. Tu kat Australia apa ada ni? Islam Australia halal punya. Okay. Halal Monitoring Committee. Kan banyaklah dia punya ni. Boleh cari. Okay. Habislah tajuk kita. Ada soalan tak? Ada soalan tajuk ni? Makanan tak halal ada. ni? Tak ada. Tak ada. Farah ni dia punya geling tu banyak. Geling panjang. Stop.